Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin wa qa'idid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat sidang penonton yang dikasihi sekalian, insyaallah pada pagi ini kuliah subuh 16 Februari bersamaan dengan 4 Rejab pada pagi ini. InsyaAllah kita akan teruskan perkongsian ilmu dan tajuknya berkaitan dengan hadis 40. Tajuk yang kita akan fokus ialah hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang bernombor 29. Tajuknya tentang pintu-pintu kebaikan dan laluan petunjuk. Muslimin muslimat sidang hadirin yang dikasihi sekalian, diharapkan semua pada pagi ini berada dalam keadaan sihat sejahtera walafiat, ada makanan, boleh berjalan. Itu adalah sebesar-besar nikmat, seolah-olah kita dapat dalam disebut dalam hadis tu, mu'afan fi jasadihi lahu qutu yaumihi ka'annaha hizat lahu dunya. Kama qala, siapa yang ada makanan, badannya boleh bergerak, boleh berjalan, seolah-olah dia sudah dapat nikmat dunia. Kalau tak ada makanan ataupun tak boleh makan, makanan banyak tidak ada makan pun tak bernilai. Ini hartanya ada, ataupun badan tidak sihat juga tidak bernilai harta yang ada. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bagaimana pula perkhabaran coronavirus COVID-19 di Malaysia? Semalam jumlah kes harian baru di seluruh negara alhamdulillah terus mencatatkan penurunan. Dilaporkan semalam, hari ini ada 2,176 kes berbanding dengan sebelum ini 3,000, 4,000 kan. Alhamdulillah, ini menjadikan keseluruhan jumlah kumulatif kes di negara kita sebanyak 296,445 kes. Dan sehingga kini kita patut juga berhati-hati kerana sebanyak 47,137 kes aktif dengan keberjangkitan. Jadi walaupun menurun tetapi kita sentiasa berhati-hati. Bagi kita yang berada di Selangor ni lebih-lebih lagi lah, kerana semalam Selangor mencatatkan kes harian tertinggi, iaitu sebanyak 910 kes. Diikuti dengan Johor ada 269 kes dan Sarawak ada 246 kes. Hanya dua negeri yang tidak mencatatkan pertambahan kes, iaitu Perlis dan Labuan. Alhamdulillah. Dan sehingga kini ada 260 kes yang dirawat di unit rawatan rapi dan 112 orang daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Kita juga mengucapkan takziah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Ta'ala mengampuni mereka-mereka telah pergi, terutama dengan sebab coronavirus ini, dan mudah-mudahan mereka ini digolongkan dalam orang yang syahid dunia, syahid akhirat, kerana meninggal disebabkan wabak. Semalam ada 10 kes kematian dilaporkan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, manakala kes sembuh semalam tinggi, kes baru rendah, dan kes yang sembuh tinggi, kerana ada sebanyak 4,521 kes yang dilaporkan.
menjadikan semua orang yang pernah kena COVID-19 dan sembuh sekarang ni sebanyak 218,335 kes. Kalau sebelum tu di Mubah pun ada 2,464 kes. Maksudnya dah semakin menurun. Mungkin lekuk tu sudah semakin nak melandai. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apapun kita semua ini kes masih tinggi. Kita janganlah tinggalkan pengajian kita pula. Kita ambillah peluang mengikuti kelas-kelas pengajian secara online, melalui televisyen juga, melalui radio juga, sebab kita berada di rumah untuk kawal diri kita sendiri dan demi keselamatan keluarga dan masyarakat kita. Kalau tidak ada keperluan tu, kita buatlah kerja di rumah, duduk di rumah, dan apa-apa pun kita boleh, sekarang ni boleh grab makanan dan keperluan dan sebagainya. Amalkan nasihat KTM iaitu 3C dan 3S. Sebab kita perlu menang. 3C itu apa? Wash, wear dan want. 3S. S itu sempit, sesak dan sembang dekat. Itu patutlah SOP sebagai norma baru. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, tajuk fokus perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan hadis 40. Ya, hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29 ini berkenaan dengan tajuk pintu-pintu kebaikan dan laluan petunjuk. Pintu-pintu kebaikan dan laluan petunjuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan sama-sama hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah 'alayhi. Ta'budullaha la tushriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah wa sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul mar atau kama yutfi'ul ma' an-nar. Wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Wa salatu ar-rajuli fi jawfil layli thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'lamun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sinamihi aw dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi thumma qala kuffa 'anka hadha. Qultu ya Nabi Allah inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Faqala fakilatka ummuka wa hal yakubbu an-nasu fin nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Alhamdulillah. Muslimin muslimat sidang hadirin dan penonton yang dikasihi sekalian. Hadis ini panjang. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan hadis hasan sahih. Hadis sahih. Daripada Mu'az bin Jabal, beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku berkata, ya Rasulullah, terangkan kepadaku suatu amalan
yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya engkau telah bertanya sesuatu perkara yang besar. Namun sesungguhnya ia adalah ringan bagi orang-orang yang diringankan, dipermudahkan oleh Allah. Lalu Rasulullah menyambung SAW, an ta'budullah, engkau menyembah Allah, jangan mensyirikkannya dengan sesuatu. Engkau mendirikan salat, engkau tunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ala adulluka ala abwabil khair, adakah engkau mahu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnatun, puasa itu perisai. Sedekah dapat memadamkan dosa seumpama air memadamkan api. Dan sembahyang seseorang di tengah malam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang bererti sementara tatajafa junubuhum 'anil madaji', bermaksud tulang-tulang rusuk mereka telah renggang dari tempat tidur mereka. Kemudian mereka menyeru dengan perasaan takut dengan penuh harap, dan mereka membelanjakan sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Seseorang tidak mengetahui pada ta'lam nafsu ma ukhfiya lahum. Seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka, yang terdiri daripada perkara yang menunjukkan mata sebagai balasan terhadap amalan yang telah mereka lakukan. Hatta balagha ya'malun. Wala ta'lam nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian baginda bersabda, apakah engkau mahu aku kabarkan kepada kamu amuduhu ataupun ra'sul amri, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, mahukah engkau aku kabarkan kepada engkau tunggak segala amal, tiang-tiangnya dan puncaknya? Lalu jawab Muaz, mahu ya Rasulullah. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, tunggak amalan ialah Islam, tiang-tiangnya ialah sembahyang, puncaknya ialah jihad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Rasulullah bertanya, apakah engkau mahu aku kabarkan kepada engkau kunci segala perkara tersebut? Lalu jawab Muaz, mahu ya Rasulullah, saya mahu. Lalu Rasulullah SAW memegang lidah baginda yang mulia, saya berkata, pegang lidah baginda, kuffa alaika hadha. Rasulullah kata, kuffa alaika hadha, simpan, jaga, pelihara benda ini. Hadha, apa? Lidah. Lalu Muaz tanya, ya Nabi Allah, adakah kita akan diseksa lantaran apa yang kita bicarakan? Baginda bersabda, sakilatka ummuk, sakilatka ummuk, ibumu akan kehilanganmu wahai Muaz. Rugilah kamu wahai Muaz. Itu satu apa? Ayat lah. Itu apa? Menggambarkan seorang macam itulah. Benda macam ni pun tidak boleh fikir. Sakilatka ummuk. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahal yakubbun nasu finnar, wahai Muaz, tak ada manusia yang dihumbankan mukanya ataupun dihumbankan batang hidungnya ke dalam api neraka kecuali illa hasaidu alsinatihim, kecuali hasil tuaian lidah-lidah mereka, hasil tanaman lidah-lidah mereka. Apa yang lidah mereka tanam itu, kebaikan ke, keburukan ke? Kalau keburukan, mereka akan menanggung hasil tuaian itu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, penting kita bincang hadis ini. Mengapa penting? Kerana hadis ini menceritakan tentang amal-amal soleh.
Amal-amal soleh yang boleh memasukkan seseorang ke dalam syurga. Dan amal-amal soleh yang boleh menjauhkan seseorang daripada api neraka. Ini adalah perkara yang amat besar, amat agung. Kerana untuk memasukkan manusia ke dalam syurga dan menyelamatkan mereka daripada neraka, maka Allah telah mengutuskan Rasul dan menurunkan kitab. Irsadur Rusul wa inzalul kutub. Sebagai panduan dan penunjuk arah. Oleh kerana itu Nabi SAW bersabda kepada Muaz, sesungguhnya wahai Muaz, engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar. Dan baginda Nabi SAW juga telah bersabda kepada seorang lelaki lain yang bertanyakan perkara yang sama. Sekalipun kamu meringkaskan pertanyaan, tetapi jawapan yang kamu telah bertanyakan itu sesuatu yang besar dan memerlukan jawapan yang panjang. Kata, apakah kebaikan itu? Tapi kebaikan itu banyak. Okey, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ada beberapa perkataan dalam hadis ini yang perlu kita huraikan. Yang pertamanya, as-sawmu junnatun. Puasa itu benteng. Benteng macam mana? Puasa itu benteng yang merupakan penghalang daripada kita memasuki neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu menghapuskan kesalahan. Apa maksud menghapuskan kesalahan? Sedekah itu boleh memadamkan kesalahan-kesalahan sehingga tidak meninggalkan sebarang kesan. Kemudian jawfil lail. Jawfil lail di tengah malam, di waktu malam. Di waktu malam bangun solat tahajud. Tatajafa junubuhum. Tatajafa junub itu merenggangkan dirinya. Dia bangun, dia menjauhi tempat tidurnya di waktu malam. Kemudian zirwatu sanamihi. Zirwatu sanamihi ni apa? Sanam ni bonggol yang terdapat pada belakang unta. Zirwah ni tempat yang paling tinggi bagi sesuatu. Mana zirwatu sanamihi ni kinayah, simbolik kepada perkara yang paling tinggi bagi segala sesuatu. Kita nampak unta tu bonggol dia tu, zirwah. Kemudian perkataan thaqilat ka ummuk. Thaqilat ka ummuk ni maksudnya celaka kamu. Tapi kata-kata ini pada zahirnya ada doa. Zahirnya doa minta mati. Tetapi bukanlah nak kalau itu berlaku. Tapi sebenarnya ia menunjukkan peringatan supaya jangan lalai. Jangan lalai, jangan merasa hairan pada benda. Jangan pelik. Jangan pelik kepada sesuatu. Kemudian yakubbu, wahal yakubbun nas. Yakubbun kabba, yakubbun menghumbangkan, mencampakkan ke dalam neraka. Hasaidu alsinatihim. Hasaid ni adalah tuaian lidah mereka. Hasil tuaian lidah mereka. Apakah tuaian itu? Dosa-dosa. Dosa-dosa yang dilakukan oleh lidah-lidah mereka. Jadi percakapan haram yang dilakukan oleh lidah ini umpama hasil tuaian tanaman, kerana kedua-duanya terdapat unsur-unsur usaha. Macam mana? Lidah bercakap. Bercakap bagi lidah ni ataupun bercucuk tanam bagi dia menanam perkara-perkara dalam ucapan-ucapannya itu. Dan pengumpulan hasil, bercucuk tanam dan pengumpulan hasil. Dosa bagi lidah dan hasil tuaian bagi lidah. Jadi lidah ni tempat mengucapkan perkara dosa, ia umpamakan seperti pisau sabit yang boleh digunakan oleh manusia untuk menuai tanaman. Jadi lidah ni dia yang menanam dan dia juga yang mencerut, yang memotong hasil tanaman itu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, berdasarkan hadis ini kita dapat faham bahawa amalan yang boleh memasukkan seseorang hamba ke dalam syurga ialah bila dia menunaikan rukun-rukun Islam. Iaitu dia benar-benar beriman kepada Allah tanpa syirik, beriman kepada Rasulullah, kemudian dia beramal. Dia bersolat, dia berzakat, dia berpuasa dan dia beribadat haji. Amalan itu adalah sebab untuk masuk syurga, kan? Sebab untuk masuk syurga. Sebab apa? Tapi kita masuk syurga bukan kerana amalan, kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Tapi sebab kita masuk syurga ini ialah kerana amal. Perkara ini difahami daripada kata-kata Muaz, ya Rasulullah,
akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku suatu amalan yang memasukkan aku ke dalam syurga. Dan dalam ayat Quran pun ada disebut, Allah Ta'ala berfirman, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan dikatakan kepada mereka, inilah syurga yang diberikan kepada kamu mewarisinya disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Ada juga hadis Nabi SAW yang menyebut tentang lan yadkhulal jannata ahadukum bi'amalihi. Lan yadkhulal jannata ahadukum bi'amalihi. Kamu tidak akan masuk syurga dengan sebab amalannya. Apa maksud hadis ni? Adakah dia bertanakut, bertentangan? Hadis ini muslimin dan muslimat, dia bermaksud tidak ada seseorang pun yang berhak memasuki syurga semata-mata dengan sebab amalannya. Tapi amalan tersebut mestilah disertakan dengan penerimaan. Dan penerimaan ini berlaku dengan kelebihan dan rahmat yang dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Betul. Yalah, kita tengok orang tu lebay, kan? Sorban besar, dahi bertanda, jubah, serban dan sebagainya. Tapi itu bukan tiket dia dengan amalannya yang banyak, yang segala-galanya. Bukan tiket. Kalau amalan itu tidak diterima, walaupun banyak dia beramal, walaupun banyak, kalau tidak diterima, tidak akan melayakkan dia untuk masuk syurga. Dan untuk diterima amalan itu, kena ada dua syarat. Innama yataqabbadullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala hanya menerima amalan itu daripada orang yang bertakwa. Apakah syarat penerimaan amal? Bila dia ikhlas dan dia ikut cara Nabi. Bila dia ikhlasun niyah dan ittiba'ur rasul, mutaba'atur rasul. Dia buat dengan ikhlas. Kalau banyak tak ikhlas, tak dapat pahala. Yang pertama. Yang kedua, dia buat banyak dan ikut betul dengan cara Nabi, dengan syariat Islam. Kalau dia buat banyak tapi salah dari segi syariat, bertentangan dengan syariat, maka juga atau bertentangan dengan cara yang Nabi tunjukkan, maka juga tidak akan diterima. Jadi amalan itu akan memasukkan seorang itu ke dalam syurga bila dia diterima, dan syarat untuk diterima ialah bila dia menepati cara Rasul dan ikhlas. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, untuk mendapatkan ikhlas ini dan cara Rasul ini, diterima amal ini melalui taufik daripada Allah SWT. Taufik untuk melakukan amal soleh ini di dunia, kita kena minta dengan Allah. Kerana urusan taufik memberi hidayah pada kita untuk membantu membimbing kita ini, ya hanyalah Allah. Allah berikan kepada kita hidayah, maka kita akan dapatlah hidayah untuk beramal. Sesiapa yang tidak dikurniakan hidayah, dibimbangi dia akan sesat dan dia tidak akan beramal. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa ini mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian dia mengakui dengan yakin perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikan dia kemudahan untuk dia mendapat kesenangan di syurga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, sebaliknya orang yang bakhil daripada buat kebaikan, ia merasa cukup dengan kekayaan yang dia ada dan kemewahan yang dia kecapi. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan perkara yang baik. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memberikannya kemudahan untuk dapat kesusahan dan kecelakaan dan kesengsaraan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita dapat faham daripada hadis ini pintu kebaikan itu banyak, sangat banyak. Nabi memberi jawapan kepada pertanyaan Muaz bahawa dengan mentauhidkan Allah, menunaikan fardu-fardu Islam seperti solat, zakat, puasa, haji,
itu adalah asbab untuk memasuki syurga. Ini akan berlaku dengan kurniaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara pintu-pintu kebaikan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pintu-pintu syurga ni, Nabi SAW menasihati Mu'adh supaya melakukan perkara-perkara sunat. Lain pada perkara wajib, ada juga perkara-perkara sunat. Antaranya disebut dalam hadis ini adalah berpuasa. Kerana puasa itu adalah perisai bagi melawan hawa nafsu bagi seorang mukmin. Selain itu ialah sedekah. Sedekah yang ikhlas kerana Allah, kerana dia dapat memadamkan dosa seumpama air memadamkan api. Manakala pintu kebajikan seterusnya ialah sembahyang di tengah malam. Ini semua adalah taqarrub. Maksudnya ada puasa, ada sedekah dan ada ibadat tengah malam. Ini semua ni untuk, kalau ibadat tengah malam ni untuk diri kita, kan? Untuk amal buat. Kalau puasa itu untuk amal, tinggal makan, tinggal minum, tinggal bersama, tinggal perkataan yang buruk dan sebagainya, melibatkan anggota. Kalau sedekah itu beri melibatkan harta kita untuk membersihkan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis kursi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba." Hadis kursi, mungkin kita baca dah hadis ni katanya. Hambaku tidak bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Dan sentiasalah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan amalan sunat sehinggalah aku mencintainya. Bin nawafil, dengan amal sunat. Dan pintu-pintu kebaikan tu banyak. Dan itu menjadi sebab untuk menyampaikan kepada kebaikan. Antaranya puasa. Yang keduanya bersedekah. Yang ketiganya sembahyang malam. Terdapat hadis dan juga ayat Al-Quran yang menjelaskan betapa besarnya kelebihan sembahyang malam. Kerana Nabi SAW telah mendatangkan dalil yang bermaksud tatajafa junubuhum anil madaji. Sembahyang malam ni satu berat. Bukan semua orang ditaufikkan oleh Allah untuk sembahyang malam. Walaupun dia tersedar, kena gigit nyamuk bermain-main di telinganya pun, kadang-kadang dia disedar tapi tak dibangun. Sebab itu berat. Bukan semua orang dapat taufik daripada Allah untuk bangun malam. Ya Allah, bantulah kami untuk kami bangun malam, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerana ganjarannya banyak. Nabi SAW mendatangkan dalil dengan ayat, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-16. Begitu juga tentang kelebihan. Disebut innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ditempatkan di dalam taman syurga yang penuh dengan mata-mata air yang terpancar. Keadaan mereka dalam syurga itu akhidina ma atahum rabbuhum, sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang dianugerahkan kepada mereka oleh Allah. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kenapa? Kerana mereka dahulu ketika berada di dunia, mereka orang-orang yang buat ihsan, buat kebaikan, buat amalan yang berkualiti. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu ketika berada di dunia ini mengambil sedikit sahaja masa di waktu malam untuk mereka tidur. Dan pada waktu sahur mereka bangkit untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebuah surah Az-Zariyat. Jadi ibadat tengah malam ni sangat afdal dan amat dituntut ke atas setiap individu muslim. Dia dapat menguatkan iman, dapat menguatkan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah. Dan dia juga dapat memberikan sinar air wajah yang bercahaya bagi orang yang bangun malam ini. Allah Ta'ala puji orang yang suka ibadat ini, utamanya pada waktu malam, dan banyak hadis termasuk ayat yang dipetik yang kita bincangkan tadi. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, afdalus salati ba'dal maktubati qiyamul lail. Sebaik-baik salat
selepas solat fardu ialah solat malam. Dan Sunan Tirmizi, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'abus salihin min qablikum. Wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah azza wa jalla. Wa manhatun 'anil itsmi wa takfirun lis-sayyi'ati wa matradatun lid-da'i 'anil jasadi. Kamu mesti melakukan solat malam tahajud. Sesungguhnya ia adalah kebiasaan para salihin sebelum kamu. Dan sesungguhnya solat malam itu, qiyamul lail itu adalah qurbah yang menghampirkan diri kepada Allah dan juga untuk menegah dosa, bangun, mengadu, merayu, dan juga menghapus keburukan dan pembuang penyakit daripada tubuh. Orang malam juga adalah sihat sebenarnya. Dia dapat seduh udara oksigen yang sangat fresh pada waktu itu, 1/3 malam. Dan sebaik-baik waktu tahajud ialah pertengahan malam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sembahyang lelaki di pertengahan malam. Jadi dimaksudkan dengan pertengahan malam ni separuh malam lah. Pukul berapa separuh malam ni? 1 ke pukul 2? Bangun ketika tu, bangun, sembahyang dan tidur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ada banyak lagi yang kita boleh bincang pada hadis ini. Kalau kita tak boleh bangun malam, terlepas kan, kita terlepas, letih sangat kita terlepas, kita boleh tak kita qada? Boleh. Kita qadalah pada waktu siang. Pada waktu duha itu, kalau kita terlepas pada waktu malam, kita qadalah pada waktu duha. Boleh dikira, insya-Allah. Kemudian muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, tonggak kepada semua perkara ini adalah Islam. Kepada agama Islam adalah tonggak dan kemuncaknya. Manakala tiangnya adalah sembahyang dan kemuncaknya adalah jihad. Jadi seorang mukmin mesti melaksanakan tuntutan-tuntutan ini dengan baik. Walau apa pun cabaran dan rintangan. Bukan senang kita nak buat Islam ni. Bukan senang juga kita nak solat ni. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Solat ni berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Begitu juga untuk berjihad, kemuncaknya jihad. Inna ra'sa hadzal amri an tashhadu an la ilaha illallah wa anna ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kunci. Kunci yang pertama. Kunci ini ialah Islam. Pentafsiran ini berdasarkan hadis Muaz. Bila kita Rasul Amrin Islam ni, kalau kita buat apa pun, kalau kita tak Islam, tidak diterima oleh Allah. Adil ke tak adil? Tuan-tuan bebas untuk menjawab. Dia kata, ada orang tu, dia buat kebaikan tapi dia tak Islam. Takkan kami tak ada masuk syurga? Takkan orang Islam saja boleh masuk syurga? Macam mana kita nak jawab? Syurga itu milik Allah. Dan Allah Ta'ala boleh beri pada sesiapa sahaja. Tapi syarat nak masuk syurga itu kena ada kunci. Kunci syurga ialah kalimah la ilaha illallah. Yang kita faham dan kita laksanakan. Kalau kita tak sebut la ilaha illallah, kita sebut Tuhan lain, macam mana Allah Ta'ala nak berikan syurganya kepada orang yang tak ikutnya? Semudah itu pun masih ada orang ketika dia kata, kami ni walaupun tak Islam tapi kami baik. Macam mana tu? Orang Islam ramai yang jahat, dia kata. Itu tomahan. Yang tidak balance, yang tidak seimbang. Ramai juga orang non-Muslim yang tak baik. Dan ramai juga orang Islam yang baik. Tapi isunya kerana syurga itu adalah milik Allah. Dan ra'su ataupun urusan ini akan kuncinya akan dapat bila kita asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita beriman pada Allah tapi tak beriman pada Nabi Muhammad, kita ambil Nabi Isa sebagai Tuhan, bagi contoh, itu sama juga. Sebagai Tuhan. Tak boleh. Jadi kepada agama ini ialah mengucap dua kalimah syahadat. Barang siapa yang tidak mengakuinya, zahir dan batin, maka dia tidak termasuk. Dia tidak ada hubungan dengan Islam sedikit pun. Kebaikan yang dia buat itu
dia akan dapat kebaikan itu, pahalanya ataupun faedahnya di dunia ini. Tapi di akhirat Allah Ta'ala tidak nilai. Sekalipun kebaikan itu menyemai satu bumi emas ini. Satu emas bumi ini. Sebesar, dibagi emas sebesar bumi ini. Ya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa kepala kepada agama yang berpendapat kepala kepada agama ini adalah Islam. Beserta dengan rukun-rukunnya lah. Kemudian wazir wa tusanami wa amudu al-jihad. Tunggaknya ialah sembahyang. Sembahyang merupakan tiang agama dan pacak yang mendirikan agama. Sebagaimana rumah berdiri sebab apa? Sebab ada terpacaknya tiang. Dan tianglah yang mengangkat dan mendirikan rumah itu dan menjadikannya boleh tegak dan boleh kita duduk, boleh kita manfaatkannya. Begitu juga solat. Solat ni dia mengangkat agama dan menzahirkan agamanya. Dengan sebab adanya masjid, adanya menara masjid, dengannya azan, datangnya orang untuk bersolat di masjid. Bermaksud itu di situ ada orang Islam. Tapi kalau masjid tak ada, ataupun kalau azan tidak dikumandangkan, tidak ada orang datang, maka di situ tidak ada Islam. Sebab itulah masjid itu sentiasa dibuka. Ya, hari ini buka untuk tak tutup masjid. Azan berkumandang. Masjid buka untuk sekurang-kurangnya 5 orang ataupun untuk 40 orang dan sebagainya, mengikut tempat lah. Mana ada masjid tutup. Walaupun orang kata masjid tutup, masjid tak tutup. Masjid dibuka ketika waktu salat. Kemudian kemuncaknya adalah jihad. Maksudnya ialah perkara yang paling tinggi dan teratas dalam Islam ialah jihad. Jihad ni apa? Jihad ni menegakkan kalimah Allah. Disebab dengan jihadlah kalimah Allah dapat ditinggikan. Dengan jihadlah Islam dapat mengatasi agama-agama lain. Ibadat-ibadat lain tidak memiliki kelebihan ini. Jihad merupakan ibadat yang paling tinggi, dipandang tinggi. Sebab itulah terdapat banyak hadis yang menunjukkan bahawa jihad adalah semulia-mulia amalan. Lepas amalan-amalan fardu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Dzar, katanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Faqala imanun billah thumma al-jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Jawab baginda, beriman pada Allah dan berjihad di jalannya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ada yang kita sebut tadi unta kan, bonggol unta. Apa alasan disebutkan bonggol unta? Alasan kenapa disebutkan unta ataupun kedudukan jihad itu diumpamakan dengan bonggol unta yang meninggi di atas belakangnya, kerana unta adalah harta orang-orang Arab terdahulu yang paling bernilai. Oleh kerana itu, mereka sentiasa mengumpamakan urusan mereka yang bernilai dengan unta. Apa-apa pun kena nilai dengan unta. Kerana apa? Sebab unta tu, banyak unta, kaya dah dia. Kalau dia tu belum tu banyak, kaya dah dia. Jadi apa-apa urusan pun diumpamakan dengan unta. Kalau kita sekarang ni apa? Orang Melayu sekarang ni lah. Duit kan? Ataupun tanah. Ataupun rumah. Banyak rumah. Banyak rumah ke banyak orang rumah. Maka kaya lah orang tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kunci segala perkara ini ialah menjaga lidah. Lidah adalah anggota badan yang paling banyak terdedah dalam melakukan maksiat. Barang siapa yang dapat jaga lidahnya daripada angkara jahat dan maksiat, maka Nabi SAW menjamin bahawa dia akan dapat masuk syurga. Kerana setiap patah perkataan yang dituturkan oleh lidahnya akan ditanya, akan dipersoal, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ramai manusia yang celupa dihumbankan ke dalam neraka akibat kerana keceluparan lidahnya. Sekarang ni lidah dan tangan dia sama-sama. Celupar lidah, celupar tangan. Tangan ni mengganti lidah untuk menaik, untuk men-text, untuk men-share, untuk forward. Dia sama.
Kenapa? Sebab di akhirat nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Teks yang kita buat itu kadang-kadang boleh menyebabkan orang berbalah, orang berpecah, orang bergaduh. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, cukuplah setakat itu dulu. Kerana jam sudah menunjukkan pukul 8. InsyaAllah kita sambung lagi dalam pertemuan yang akan datang. Sama-sama kita mengajak kepada kebaikan, kerana orang yang mengajak kebaikan ini tak rugi. Bagaimana hadis Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu mithlal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Orang yang mengajak kepada kebaikan ini dia akan dapat pahala, dan pahala orang yang melaksanakannya, orang yang mengikutinya, tanpa mengurang pahala orang yang buat. Dan orang yang menunjukkan kebaikan ini akan dapat pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan itu, dan mohon ampun di atas segala kesilapan dan kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wal walidina wal jami'il muslimin al ahya'i minhum wal mayyitin. Allahumma ya rafi'al bala irfa'il bala anna wa an jami'il muslimin. Ya Allah, Tuhan yang mengangkat bala, angkatlah bala daripada kami dan seluruh umat Islam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daratis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal judam min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تستلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.